ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan saya Cak Ope, selamat datang di program Ngaji Bareng. Oke teman-teman, saya ucapkan ya terima kasih sudah menonton video ini dan siap ngaji bareng bersama saya Cak Ope. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bareng lagi sama Ustadz Azhar Idrus ya. Karena saya itu mempunyai target saya itu supaya sering mendengarkan Ustadz Azhar Idrus. Walaupun saya sendiri kadang nggak ngerti bahasa yang dipakai oleh Ustadz Azhar Idrus karena beliau kadang sih memakai bahasa Terengganu ya. Cuma saya itu usahakan kalau saya itu sering mendengarkan ketika Ustadz memakai bahasa Terengganu, insya Allah sedikit banyak saya itu akan mengerti ya. Dan itu akan menambah wawasan terhadap pikiran saya, otak saya tentang bahasa-bahasa yang lain. Karena selama ini kan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris kadang ya kadang sedikit banyak isi bahasa Arab. Terus makanya nanti saya itu kalau sering mendengarkan Ustadz Azhar Idrus, insya Allah ketika saya mendengarkan bahasa Terengganu lambat laun saya akan mengerti sedikit banyak, insya Allah. Doakan ya teman-teman, semoga saya itu sedikit banyak, katakanlah walaupun saya tidak mampu untuk mengucapkan, katakanlah saya itu bisa memahami apa yang disampaikan oleh Azhar Idrus walaupun saya tidak bisa mengucapkan bahasa Terengganu itu, paling tidak seperti itu. Karena sedikit banyak harus sering dilatih pemikiran saya ini, harus dilatih pendengaran, pikiran untuk biasa menekan bahasa Terengganu. Oke teman-teman, biar tidak banyak cakap ya, bagi teman-teman yang mau ngaji bareng bersama saya, jangan lupa ya, buka mata, buka telinga, dan buka hati. Dan bagi teman-teman yang mau menonton video aslinya, silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi teman-teman, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya barisan para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa masjid negeri, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat berada di dalam rumah Allah yang begini besar, yang begini hebat, dalam sesi kuliah maghrib. Mudah-mudahan kehadiran kita dan usaha kita ini mendapat keberkatan dari sisi Allah dan tercatat sebagai suatu amal soleh yang akan kita baca amalan tersebut pada hari kita bertemu dengan Allah nanti di Yaumul Mahsyar. Jadi kita terus kepada pengajian kitab Anak Kunci Syurga. Bukan sambung yang semalam di Ulu Kelang. Yang semalam tu salah baca. Waktu bila kita tanya muka surat, biar betul. Dia orang bagi tahu muka surat yang baca dah. Tapi tak ada masalah. Lain kali kita harap kalau bila kita kampung muka surat dan baris biar betul. Boleh tak buat satu jawatan kuasa yang akan menentukan benda tu betul? Sebab banyak kali dah salah. Benda yang baca pula. Pasal orang dulu-dulu dia karang kitab. Lagi hebat ulama kita nak tanda dak betul dah. Jadi pada malam ni hak sepatutnya muka surat berapa? Kalau kitab Jawi ni. Jangan salah pula. Katok kepala ni. Mana? Tauhid asma wa sifat. Bukan tauhid asma wa sifat.
Semalam salah dah. Orang yang sama bagi tahu salah. Hak sepatutnya Jadi ada khilaf juga muka surat. Kul inna solati dan. Baik. Jadi kita sudah pun pada tajuk tauhid asma wa sifat. Mana inna solati? Tak ada pun dalam Jawi ni. Inna solat. Ibunya solat. Tak ada orang beli kitab Jawi gini. Tak ada. Banyak Ya? Ya? Muka surat 5. Sini 9. Berapa ribu orang tu. Allah Rabbi. Ni kitab Jawi ni tak? Siapa ada kitab Jawi? Muka surat satu orang yang bawa kitab Jawi. Muka surat 5 bawah. Ini ceritanya rutinan ngaji. Lagi salah. Depan lagi tak? Ya? Masih cari Semalam salah. Depan lagi. Tauhid asma wa sifat. Ke mana? Mana? Muka surat berapa? Tajuk? Beda pendapat mungkin anjumannya ya. Gimana ya? Mana? Sumpah banyak banget ini. Ayat 65. Walaqad uhiya. Okey. Wow. Ini kalau acara rutinan tiap programnya rame kayak gini luar biasa sekali ustaznya pengaruhnya ya. Jadi tauhid uluhiyah juga yang baca dah semalam. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala kerana firman Allah Subhanahu wa taala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Artinya dan sesungguhnya diberitahu kepada engkau wahai Rasulullah dan kepada sekalian pesuruh yang dahulu daripada engkau, demi Allah, jika menyengutu engkau akan Allah Ta'ala pada ibadat fardu takdir ni, wak lolok kata, niscaya batal segala amal ibadat engkau, dan niscaya adalah engkau dari sekalian yang rugi pada dunia dan akhirat. Ayat ini dibawa datang pada kita malam ni supaya kita benarkan ibadat kita biarlah kerana Allah. Ini yang dikatakan oleh ulama-ulama tauhid uluhiyah, iaitu segala amal ibadat kita, kebajikan kita jangan kerana lain, biar kerana Allah. Dalam ayat ni kalau Nabi pun mana tidak kerana Allah tidak diterima, apatah kita ni hak umat Nabi. Jadi kesimpulan yang kita buat iaitulah teruskan amalan. Jangan kita berasa duka cita kalau kita ada banyak silap dengan amalan kita lepas. Dan memang kita ni hak banyak silap. Nah, hak kita boleh buat comel bagi yang zahir. Kita boleh beli jubah gini. Nak bayar 100 riyal buat balik jubah. Kita boleh beli piyah. Tapi biarlah hak dalam tu comel. Kerana Allah. Bila kerana Allah, pakai seluar jin pun Allah terima. Kalau kerana Allah sembahyang pakai baju kok, tak pakai jubah, tak pernah pakai baju Melayu seumur hidup, baju t-shirt tu sembahyang, tapi kerana Allah, hak tu hak paling mustahak. Sebab itulah manusia dia tengok amalan kita hak zahir, Allah tengok hati-hati kita. Baca semua dah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat akan rupa parah kamu dan tubuh badan kamu, walakin yanzuru
ila qulubikum wa amalikum aw kama qala. Allah melihat akan hati-hati kamu dan melihat akan amalan-amalan kamu. Hadis ni dia bukan beritahu pada kita Allah tak tengok zahir, tapi hadis ni menceritakan maksudnya Allah tidak saja melihat zahir kamu. Bukan Allah tak tengok zahir, Allah tengok hati saja. Tak, Allah tengok zahir dan batin kamu. Zahir kita ni biar molek, batin kita biar molek. Makna syariat dan hakikat. Jangan kita zahir saja. Sebab zahir ni orang tengok, maka kita semayang molek Allahu Akbar. Hati teringat, tak tutup pula cermin kereta. Kalau hujan masuk air kat gini. Jadi manusia nampak tak waktu? Tak nampak. Allah tengok. Yang zuru ila qulubikum. Allah lihat. Maka rugilah kita. Kerana yang kita tengok ni, yang kita tunjuk ni hak comel, manusia nampak. Manusia hanya boleh kata, oh bagus, oh kelas, oh molek, oh lebar, oh warok, oh comel. Hak tu tak boleh tolong kita akhirat. Faham? Sebab tu jaga etik hak Allah tengok. Dah ada setengah orang dia ambil hadis ni, dia kata tak apa zahir lagu-lagu mana pun, batin penting. Lepas tu I tak pakai tudung tapi hati I baik. Buah ni tu baik daripada hadis ni. Nampak? Tak betul. Zahir pun hukum, batin pun hukum. Maka hakimnya tuang punya hukum adalah Allah Ta'ala. Sebab tu dia ada hukum syarak, dia ada fiqh, dia ada tasawuf. Jadi mitok-mitok lah, biarlah kerana Allah, semayang kerana Allah, bang kerana Allah, ngajar kerana Allah, mendengar kerana Allah, berjuang kerana Allah. Gua ni munyuk agak ni, tak agak apa? Allah ngundi, tak agak. Tidak kerana Allah. Bila kita kerana Allah, kita telah buat kerja-kerja yang Allah suruh, tak ada kesedihan lagi. Nak sedih apa lagi? Orang yang taat Allah dan Rasul, dia menang dah. Faham? Bukan kita ni akan menang dah. Menang ni sebenarnya, menang ni taat Allah Rasul. Siapa taat Allah dan Rasul, dia menang dah. Jadi kalau kita jaga semayang, jaga puasa, jaga zakat kita, jaga haji kita, jaga aurat kita, menang lagi? Menang dah. Walaupun ngundi kalah. Ni bukan kita nak cerita politik, nak faham. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kata Allah dalam Quran, barang siapa taat perintah Allah, taat perintah Rasul, faqad faza, maka sesungguhnya dia telah menang. Faza ni fi'il madhi. Betul tak Iman? Maknanya dia telah menang. Kalimah yang menunjukkan kejadian yang telah berlaku tu fi'il madhi. Tidak yafuzu, faqad yafuzu, boleh tahan kira. Tak, faqad faza. Faqad tu duduk, jawabnya dia telah menang. Nampak? Jadi kalau kita taat Allah, menang dah. Orang tu menang kau ni pilihan raya lambat lagi. Jangan kait pilihan raya. Siapa taat Allah taat Rasul, faqad faza, dia telah menang. Menang mana? Menang tipis, menang satu undi. Tak, fauzan azima, akan sebagai menang besar. Allahu Rabbi. Jadi malam ni kita menang tak? Menanglah, pasal kita taat perintah Allah. Boleh tunai solat maghrib. Ramai mana orang yang kalah di luar sana, dia tak berjaya menunaikan solat maghrib. Kalah ke menang? Itu masalah. Dah? Jadi Allah akan tanya kita membuat ke tak? Allah tak tanya kita mau menang ke kalah. Bila kita buat perintah Allah, maka orang tu telah menang. Orang yang derhaka kepada Allah, dia kalah dulu, kini dan selamanya. Pastikan diri kita di pihak yang menang, yang dalam ayat ni kata faqad faza fauzan azima, maka sesungguhnya telah menang, akan sebagai menang yang sangat hebat, menang besar, menang banyak. Menang lagu mana? Dapat syurga Allah.
Nak syurga, seorang pemenang. empat perkara ulama buat. Nah, syarat. Yang pertama, iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, amal. Yang keempat, ikhlas. Ulama kerja dia duduk kaji benda gini. Bila kaji-kaji buat rumusan supaya manusia ikut kajian dia, selamat di akhirat. Ha tu ulama. Dia tak kaji maknanya tujuan untuk maknanya kalau buat gini boleh piti banyak ulama kata. Tu bukan kerja ulama. Tu kerja pakar ekonomi. Jadi digariskan empat. Yang pertama beriman. Nak syurga mesti beriman. Kalau bukan Islam tidak beriman tak dapat syurga. Walaupun minat nak masuk syurga. Orang yang kuat nak masuk syurga Yahudi Nasara. Siapa dia balah. Bila orang Nasara lalu Yahudi kata weh dia jelek. Orang Nasara tak masuk syurga, Yahudi masuk syurga. Orang Kristian pula jawab, dia kau mung Kristian masuk syurga, Yahudi tak masuk. Rasulullah jawab, dua-dua tak masuk syurga. Nampak? Sebab apa? Sebab tidak beriman. Sama-sama mengklaim masuk surga. Jadi orang paderi ke orang rahib ke apa duduk mengajar tentang syurga tu, dia sendiri tak dapat syurga. Sebab dia sebenarnya tidak beriman. Allah kalau paderi duduk daripada kecil duduk di gereja kerja mengajar. Jarang kita jumpa paderi naik buang musim, nak main roller skate paderi. Tak ada masa dia mengajar. Orang mari dengar buka kitab Injil perang sarah. Nak matlamat dia biar dapat keampunan Tuhan, masuk syurga belaka. Nah, dapat diri tu masuk syurga tak? Dah kita boleh kata orang tak masuk syurga ni, boleh kata? Boleh. Kita ikut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata dengan wahyu. Selain daripada Islam tidak akan ada syurga bagi mereka itu. Kalau orang putih, orang putih dia dua, Yahudi Nasara, memang kuat nak masuk syurga. Siapa balah, siapa buat lagu. Kalau lagu tersebut tentang heaven, dalam orang lagu-lagu orang putih banyak tak? Banyaklah heaven. Katanya Al-Fadhil Eric kata knock onto the heaven door. Dia pukul, dia ketuk pintu syurga, maknanya nak suruh Tuhan buka, dia nak masuk. Tak boleh. Inna din indallah al-Islam. Kita kena yakin. Nampak? Bukan kita yakin kita ni agama Islam. Kita yakin selain daripada agama yang kita anuti adalah tidak benar dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar yakin gitu. Maka yang pertama iaitulah iman. Yang kedua dengan ilmu. Dapat mencapai syurga. Dalil dengan ilmu lah, maka diajar para nabi, para rasul, kerana dengan ilmu mereka dapat menjadi hamba Allah yang berjalan di jalan yang betul. Tanpa ilmu rosak segala amalan kita. Tak usah kata semayang, zakat, haji. Kalau kita maku pun tak pandai, tak masuk paku. Tak pandai gaji, tak putus kayu. Tak pandai maknanya kita nak masak, tak jadi masakan. Maka begitulah. Kalau kita nak akhirat, adalah ilmu. Nak dunia kena ada ilmu. Man arada bid dunya fa alaihi bil ilm. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, siapa nak berjaya dalam dunia maka kena ada ilmu. Wa man arada al akhirah, siapa yang nak berjaya di akhirat fa alaihi bil ilmi, kena ada ilmu. Sedikit sebanyak tak ada kira. Allah tak tanya kita, "Guana mu belajar itu siapa dak jadi ustaz?" Tak. "Guana mu belajar dak jadi ulama?" Tak. Belajar ikut qada yang Allah beri kepada kita. Walaupun kita tak pandai, 8 orang guru, 7 orang guru dah belajar Quran, tetap juga ghairi magdu, hukumnya sah semayang dia. Kerana dia tu tidak ada kebolehan, tapi dia ada kerajinan. Dia tidak lalai lagi belajar. Maka buka kitab fiqh mana pun sah dah semayang walaupun ghairi magdu, pasal dia rajin belajar. Allah tak tanya kenapa mudah pandai belajar Ramadan, tak apa. Sebab bila kita mari dengar, kurang-kurangnya kita tahu hak mana hak betul, hak mana yang salah.
Dan yang betul tak semestinya kita mampu berbuat. Nak ramai mana orang lama dah duduk belajar Quran masih bacanya tak betul-betul. Tak apa, asal dia belajar. Yang penting belajar ya. Yang ketiga pula, mestilah ikhlas. Kena amal. Jangan ilmu saja, kena beramal. Yang ketiganya amal. Ilmu banyak macam kitab jelah, duduk dalam robok. Balik ngaji, sewa trailer, buat balik kitab. Lepas tu susun pakat beli robok tepoh. Belakang ni hadis 600 biji. Ni tafsir 800. Ni pula fiqh penuh bilik. Bagus, tapi biarlah ilmu itu seboleh-bolehnya al-ilmu fis sudur. Ilmu itu di dalam dada kita. Biar kita jadi berjalan, kita jadi kutub kanah yang bergerak. Jadi kena amal. Nampak? Yang terakhir sekali ikhlas. Kalau amal tidak ikhlas, ni lah, tidak ada tauhid uluhiyah. Kerana lain, bila kerana lain lengah saja kita. Lengah saja kita buat amal. Kalau hak jenis mana bayar zakat sampai beribu-ribu keluar zakat, tapi niat nak menunjuk-nunjuk kat orang, tak ada pahala. Sedangkan kita nak segala-galanya Allah terima belaka, walaupun benda hak kecil. Sebab sekurang-kurang orang yang paling kurang sekali masuk syurga Allah, dia akan dapat duduk di dalam syurga tanah seluas negeri Syam sampai ke Yaman. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Maknanya hak paling komang sekali lah. Orang yang paling komang sekali masuk syurga, dia dapat tanah daripada Syria sampai hujung Yaman. Allah, besar. Ada orang dalam negeri Selangor tanah besar tu? Tak ada. Daripada Yaman sampai kepada utara Syria. Besar tu hak paling komang sekali masuk syurga. Dah kalau Tok Imam tak tahu, Tok Imam, Tok Bilal, tak ulama-ulama wali Allah. Maksudnya tu hak kita nak. Biarlah sikit ke banyak ke, kita nak syurga Allah. Maka nak syurga Allah, kita biarlah lillahi rabbil alamin. Seorang maknya yang telah menukar jantina dari laki-laki kepada perempuan telah bertaubat. Apakah ia perlu menukar balik jantina kepada asal? Allah Rabbi. Beda cara ini ya. Baik, ini masalah-masalah zaman moden. Dia orang lelaki, dia pergi buat pembedahan. Pergi di Thailand, pergi di Australia, buang kerak Angry Bird. Faham tak? Buat jadi puang ni soalan. Ni akhir zaman. Nak awak kau ni akhir zaman. Kemudian dia sekarang datanglah insaf. Dia bertaubat kepada Allah. Adakah wajib pergi buat semula? Kata setengah ulama, tak wajib buat pembedahan semula. Yang wajib dia hidup sebagai lelaki dan dia menanggunglah akibat seperti tidak berkahwin dan sebagainya. Kerana benda itu yang sebenarnya berbahaya. Nak masuk semula boleh tak? Boleh tak? Tak boleh nak pergi buat, tak jadi benda dan berbahaya kepada nyawa, maka dia tidak berkahwin dan dia kena tanggung akibat kesalahan. Mudah-mudahan insaf dia itu diterima oleh Allah. Tak usah baiki dah. Melainkan kalau jenis tidak berbahaya. Kata setengah ulama, umpamanya kalau dia buat pembedahan plastik, dia buah plastik dalam dada dia. Nak suruh nampak kopek dia macam orang puang. Kan dia buah plastik dalam silikon tu basic plastik lah. Macam beledi yang orang jual pasar malang tu juga plastik, tapi hak canggih nama silikon. Faham tak? Sebab tu dia tak panggil pembedahan silikon, dia panggil pembedahan plastik. Kerana base dia tu plastik putih-putih gitu, jadi silikon dia masuk. Faham? Okey, maka dia toreh balik, buang jadi lelaki. Mudarat tak? Minor operation, wajib kena buang semula. Faham? Sama dengan masalah tattoo. Orang Islam buat tattoo wajib buang balik. Faham? Walaupun sakit, tetapi kalau buang balik mudarat nyawa kerana terlapar banyak. Dia Islam buat tattoo wajib buang balik. Orang kafir yang ada tattoo masuk Islam tak wajib buang, tapi orang Islam wajib buang balik. Tetapi orang Islam yang buat banyak sangat,
Contoh macam tattoo, teka sikit, Yakuza. Mafia Jepun tu sutir tubuh belakang, penuh depan belakang. Kalau buang balik jadi cacat, tak boleh nak jalan, kulit tak ada habis. Maka kalau keadaan gitu, maka diharuskan tidak membuang. Gitu juga keadaan dalam bab tukar jantina, bila potong dah nak masuk balik memang berbahaya, major operation, maka tak wajib dah. Tapi kalau benda tu minor, macam dibubuh plastik jadi berbeledi dalam, maka wajib kena toreh balik, buang balik, masuk balik, tidak berbahaya, macam pembedahan appendix, maka hukumnya wajib. Faham? Bukan Islam ya. Boleh tak semayang jamak bila saya balik rumah mak dan mak mertua saya? Saya duduk Putrajaya, mak tua saya duduk Terengganu. Dia gini, yang tak boleh jamak qasar ni, pertama, tempat tinggal kita sendiri. Dan rumah mak kita, bukan kita tinggal di Nung, kita tinggal Putrajaya, kita tak duduk di Nung, kita ziarah saja. Syarat yang pertama telah lulus, kita boleh jamak dan qasar, kerana rumah mak tua kita bukan tempat tinggal kita. Yang kedua, kita tinggal di sana, kita nama musafir atau mukim. Nama musafir boleh jamak qasar. Lagu mana? Kita balik rumah tok tua kita di Terengganu, kita nak duduk 3 hari atau kurang daripadanya, maka musafir yang singgah pada satu negeri 3 hari dan kurang, maka dinamakan musafir yang singgah. Ada lagi nama musafir, boleh jamak dan qasar. Maka nama kalau kita nak duduk 4 hari dan ke atas, maka kita bernama pemukim, kerana makna mukim orang yang tinggal pada satu negeri atau bandar 4 hari dan ke atas. Soalan seterusnya, boleh tak ambil air semayang putu-putu? Contohnya basuh muka dulu di rumah, sambung basuh tangan pula surau. Dia ni jenis tak berakhir selesai segera. Jawabnya sunat kita selesaikan segera ambil wuduk, kerana Nabi SAW pernah ambil wuduk 2 tempat. Nampak? Di pasar dan di masjid. Faham? Jadi mari pada kejadian inilah ulama kata tidak wajib straight sampai habis. Umpamanya kita basuh muka di rumah kita, niat mengambil wuduk. Nah, kemudian kita pergi di bandar, di pejabat pos nampak pahit air, kita basuh tangan, tak ada masalah, atau surat ke kawan kita. Nah, siapa di pada tengah jalan berhenti di masjid, basuh kepala pula. Last sekali kita basuh di kaki kita di balai raya setelah ambil wang isang. Boleh? Tapi jangan buat lagi tu hukum pekoh saja, bukan suruh buat. Hukum laki-laki sipang rambut yang panjang. Jawabnya sipang guana. Sipang dalam laci ke dalam sipang di rumah? Sipang di kepala dia. Orang laki-laki boleh berambut panjang, tapi jangan sampai bila orang tengok, puang, laki. Jadi orang kata perempuan tak boleh. Panjang, tapi orang masih mengatakan lelaki. Bang, tengah lama tutup guru dia pesan, nak kita ngaji dululah. Kalau orang lelaki nak rambut rok, rambut panjang tu, biarlah ada janggut dengan misal. Nak, bak boleh tengok, lelaki selalu dah. Tak ada orang kata, perempuan ada janggut. Orang kata gitu. Jadi biarlah kita ni orang tengok lelaki. Sebab tak wajib cukup kepala watak. Ulama mesti kata tak wajib pun kita cukup kepala macam budak-budak ngaji pondok. Cuma lebih baik pada zaman sekarang dicukup kepala rambut pendek molek, pakai piah pun sedap, tengok pun jangok molek. Tak. Tapi berambut panjang tidak salah. Pakai jubah comel, masuk serban, masuk piah, masuk gamis, rambut panjang. Nampak macam rok, pakai jubah, dah ada masalah. Cuma kat kita ni nampak pelik. Kalau negeri-negeri sejuk, diceknya dan seumpamanya, mujahidin semua rambut panjang belaka, kerana dia orang sejuk. Jadi jangan siapa orang kata puang. Orang kata puang jadi tasyabuh bin nisa, tak molek. Kita ikut belakang dengan motosikal, lawa awek ni. Ikut belakang, dada ada cang boleh potong. Tengok misal macam ke batu ngasuh. Nampak balik awak, jatang aku ingat puang. Jadi nyanyi kau orang habis saja minyak 3 rial. Saya kerja di syarikat kepunyaan isteri saya yang agak besar. Gaji saya 6,000 sebulan. Toke bini dia kerja dengan bini dia. Tapi dia bagi 3,000 saja ke saya 3 sebulan. 3,000 lagi dia sipang sebab dia kata saya tak boleh ambil gaji penuh. Sebab dia takut saya kahwin seorang lagi.
Apakah hukumnya dia tak bayar yang lebih itu? Tersandra ini ya. Berlaku juga gini. Ya, apa ya, kok Oh kepikiran kayak dulu gitu ya? soalan lebih kurang gini juga. Suami jadi tokek, isteri kerja. Faham? Jadi bila isteri kerja, isteri yang jaga duit suami. Soalan dulu lah, saya lupa di mana. Jadi isteri ni dalam dia kerja, dia menjadi accountant suami. Dia menyimpang duit suami tanpa izin. Tapi bukan untuk belanja, simpang sahaja. Sampai ratusan ribu. Nak tujuan dia buat gini supaya suami dia ni tidak banyak sangat duit. Sebab suami dia kalau banyak duit nak kahwin seorang lagi. Sama lebih kurang gini. Tak, tapi hak ni dia lain sikit. Iya, kok pikiran gitu ya. Hak ni suami kerja dengan isteri. Isteri tokek, jadi manager, tuang punya syarikat. Patutnya gaji 6,000, isteri bayar 3 saja. Jadi boleh ke tak isteri dia tu hanya bayar 3,000? Jawabnya kita setuju ke tak? Kita setuju. Setuju tak ada masalah. Dia simpan untuk kita. Kita tak setuju. Kerja dengan orang lain. Betul tak? Tujuan isteri tak berbagi baji penuh, takut dia pergi nikah pula seorang lagi. Sebab apa? Dalam borang poligami mesti ada 4,000. Gaji ni 3,000 tak cukup lah. Pandai juga bini dia pergi cek jabat agama. Jadi masalah kahwin tu hari masalah duit simpang tu, kalau dia tahu dia boleh minta balik dengan isteri dia, gaji saya nang, berapa awak bayar 3? Saya bayar 3 sebab saya takut awak kahwin seorang lagi. Lepas tu selesai molek. Lah sekarang ni saya nak balik 3,000 lagi. Jadi isteri dia nak bagi ke tak? Tak mau bagi, kerja kat lain. Senang tak? Selesai masalah. Alhamdulillah, itulah tadi ya ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus. Beliau juga membahas tentang pentingnya ilmu ya. Tadi beliau juga membahas tentang pentingnya kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Terus Ustadz juga membahas tentang pentingnya ikhlas untuk kita miliki dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari juga. Masya Allah, ini hal yang sangat sangat bermanfaat sekali untuk kita ke depannya itu, supaya lebih lebih semangat dan lebih sadar untuk selalu mencari ilmu ya, walaupun kita tidak sekolah ataupun kita tidak seperti dulu lagi waktu belajar di dalam kelas dan sebagainya. Cuma zaman sekarang ini sudah zaman teknologi, sudah zaman sosial media, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa dapat kita amalkan ya. Baik itu dalam YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, pokoknya sosmed sekarang sudah Masya Allah luar biasa sekali, dan disitu juga banyak ilmu-ilmu yang bertebaran, dan tergantung kita mau nonton video seperti apa. Apakah mau nonton seperti video ngaji bareng pada saat ini ya, promosi ya. Nah, tapi yang jelas tidak jauh dari situ saya niatkan ini memang ngaji bareng ini saya niatkan sumbangsi saya terhadap agama Allah lah, agama Islam, supaya menyebarkan ilmu, walaupun bukan saya yang ceramah, tapi paling tidak saya itu mempunyai niat untuk menyebarkan agama ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, supaya juga bisa supaya bisa dijangkau oleh banyak orang gitu loh. Masa kita mau kalah sama orang yang sering ngupload, yang sering joget-joget ya kan, yang sering buka aurat, yang sering membuat berita hoax, membuat berita palsu dan sebagainya. Paling tidak kita yuk membuat, walaupun seperti ini, walaupun kadang-kala saya juga sering dicaci maki ya sama komentar-komentar itu, dasar nggak buat video sendiri, ambil video orang, nanti kalau kena gini dan sebagainya. Ya saya cuma senyum saja ya, soalnya saya enggak punya niatan apa-apa, cuma saya niat mau menyebarkan pidato ataupun ceramah-ceramah Ustadz supaya bisa terjangkau oleh banyak orang, dan harapan terbesarnya semoga program ini menjadi program yang menjadi asbab turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat seluruh alam, dan semoga semua orang yang mendengarkan ataupun yang biasa ikut ngaji bareng di sini juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik inayah, sehingga teman-teman semua yang biasa mengikuti program ngaji bareng ini
kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih baik, dan tentunya kelak semoga semuanya bisa berjumpa dengan Rasulullah, berkumpul dengan para sahabat, dan juga berkumpul dengan family kita yang masih ada di dunia ini kelak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.